Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam yang mengimamkan solat maghrib kita sebentar tadi, yang dikasihi tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid daerah seberang Perai Utara, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ni dalam kuliah maghrib setiap minggu pertama dengan minggu yang ketiga hari Selasa, menggunakan kitab Mutiara Hadis-Hadis Kursi. Kitab telah pun sampai, tuan-tuan, kepada hadis yang kita nak baca pada malam ini, iaitu hadis yang ke-13. Pengajaran hadis yang ke-13 muka surat 68 kitab saya ni, iaitu baik dan buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni baik ke buruk ke adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin apa yang Allah bagi itu kat kita ni semua ada sebab, semua ada hikmah yang tersembunyi dah. Kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Yaqulullahu taala, ya bani Adam, kam min sirajin faqad atfa'athu ar-rihul hawa wa kam min 'abidin qad afsadahu al-ujub wa kam ghaniyin afsadahu al-ghana'u wa kam min faqirin afsadahu al-faqr wa kam min sahihin afsadathu al-afiyah wa kam min 'alimin afsadahu al-'ilm wa kam min jahilin afsadahu al-jahl falawla masyayikh rukka'un wa syababun khusya'un wa atfalun rudda' wa bahaim rutta' la ja'altus sama' min fawqikum hadida wal arda safsafa wat turabu ramada walama anzaltu alaikum minas sama'i qatrah walama anbattu fil ardi min habbatin wala sababtu alaikumul azab sabba. Artinya, wahai sekalian manusia, alangkah banyaknya lampu yang telah dipadam ditiup angin, alangkah banyaknya orang abid, orang yang beramal ibadat, amalnya musnah disebabkan rasa bangga dan ujub. Alangkah ramainya orang kaya binasa kerana kekayaannya sendiri. Alangkah ramainya orang miskin binasa kerana kemiskinannya. Alangkah banyaknya orang sihat walafiat binasa kerana kesihatannya. Alangkah ramainya orang alim binasa kerana ilmunya. Alangkah ramainya orang jahil binasa kerana kejahilannya. Seandainya bukan kerana orang tua yang sudah bongkok, pemuda-pemuda yang khusyuk, kanak-kanak yang menyusu, binatang-binatang yang gemuk, nescaya aku jadikan langit itu menjadi besi, kata Allah. Bumi, tanah rata, tanah menjadi pasir. Nescaya tidak aku turunkan setitik hujan pun kepada kamu. Dan aku tidak tumbuhkan satu biji pun tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Dan aku tumpahkan kuat-kuat seksa ke atas kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis kursi ini yang kita baca malam ini mengingatkan satu perkara kepada kita,
Wahai sekalian manusia, alangkah banyaknya lampu yang telah padam ditiup angin. Alangkah banyaknya orang yang abid, orang yang ahli ibadat saja, ibadat rajin, tapi musnah disebabkan ujub, sombong, action gitu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ni jangan kita sombong kadang-kadang dengan apa kelebihan yang kita ada. Ada orang kaya dia sombong dengan kekayaannya, tapi kekayaan itu benar ditinggal nanti. Akhirnya dia akan tinggal. Ada orang dia sombong sebab kaya, hidup di dunia ni. Allah tentukannya, takdirkannya dia kaya. Dengan kekayaan itu menyebabkan dia sombong. Luqmanul Hakim dalam Quran, dalam surah Luqman ayat 18, Allah pesan, wala tusaghir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan paling wajah kepada manusia. Tengok orang ni baru rasa nak bersembang. Tengok orang ni baru nak kau tak standard dengan aku. Kita main masjid daerah ni, tak kira hang siapa ke, latar belakang macam mana ke, kita ni tetamu Allah. Kita main masjid ni, ibarat kata pangkat besar mana pun, harta banyak mana pun, tinggal main masjid ni sama kita. Sebab itu orang pergi haji, dia punya kain ihramnya, antaranya kain ihram warna putih. Pasal apa warna putih? Antara sebab dia nak bagi tahu kita ni semua manusia ni sama, jangan action dengan orang. Atas muka bumi Allah ni hang berjalan, jangan sombong, jangan action. Kerana apa sombong? Kita sebut tadi, kerana harta. Satu hari nanti kita tinggal harta kita tu. Kerana apa hang sombong? Kerana hang segak. Segak apa? Lamuk lah muda segak lah. Muk lagi 560, khadot, remote, sopa tu juga. Tak boleh nak cekang apa muda lah. Kenapa kita sombong? Kenapa? Kena keturunan kita. Keturunan apa sangat kita. Kita ni ada depan tu macam-macam lah. Depan tu tanda kita tu, ataupun hujung kita, PJK, PJN, PJ apa kata. Dapat PJK, kita pun tak tahu nak sebut. PJK tu apa dia Ustaz? Oh, jalan ke depan tu? Kita tak tahu. Ada pingat jasa kebaktian macam tu lah. Walaupun hebat pun title kita di depan tu, tapi semua tu kita kena tinggal nanti di akhir, bila kita mati. Maka disebut dalam hadis Qudsi ni, banyak orang yang beramal ibadat tapi binasa, habis sebab ujub. Tuan-tuan tahu tak ujub ni apa dia? Nanti kita huraikan bawah ni, dia sebut ujub ni. Dan dia kata di sini lagi Allah sebut dalam surah Al-Qudsi, alangkah ramainya orang kaya binasa kerana kekayaannya sendiri. Maksudnya apa dah? Dia lupa diri dengan sebab duit banyak, harta banyak. Ada tak contoh Ustaz di dunia ni pernah berlaku? Pernah. Qarun. Qarun tu bukan orang lain dengan Nabi Musa. Ada sangkut paut ni dengan Nabi Musa. Qarun dengan Nabi Musa tu, dia semayang, dia pun ibadat dengan Nabi Musa. Bukan dia tak Islam, Qarun. Akhirnya dia asyik susah, miskin, tak ada apa. Dia minta Nabi Musa doa kat dia supaya dia jadi kaya. Nabi Musa doa. Asal Nabi Musa tak mau doa. Sebab kita berpada-pada lah hidup kita ni. Bukan tak makan sampai ke bulu. Tak. Doa kat aku wahai Musa. Satu hari nanti kalau aku senang, aku tolong orang susah. Qarun nama dia. Dia miskin semua. Kalau ibarat kata zaman kita ni susah lah. Kira bantuan masjid ke, bantuan apa ke, kira boleh kat dia lah. Fakir, miskin semua. Kalau kata hari korban tu boleh bagi 3 kilo lagi korban. Ibarat apa tu Qarun asalnya. Kata ada buat apa ni, tepung, beras, gula apa yang kongsi rezeki tu, dia boleh ambil hari-hari. Ibarat kata lagu tu Qarun. Akhirnya berkat Nabi doa Nabi Musa, kaya dia. Dan kaya dia, bila mana kekayaan dia melimpah pun, dia lupa. Orang minta tolong, orang susah minta tolong, dia jerkah. Oh boy, dulu aku susah, siapa tak nak tolong. Lah aku senang, apa nak minta tolong senang-senang. Qarun. Itu ada lagi orang minta tolong, tak mau tolong kau. Kerah. Tak mau tolong. Sebab dia kata dengan tulang pakat aku berusaha. Akhirnya Allah murka, Allah marah kat dia. Tenggelam dengan
harta dia sendiri pun tenggelam. Qarun tu habis, tak dapat apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia macam tu, kita rasa apa? Ada orang habis hanyut dengan kekayaannya. Ada orang jatuh muflis, dulu kaya, hebat. Gedung-gedung perniagaan. Weh, berniaga ni maju dah. Tapi semayang lintang bukan, zakat pun tak keluar, lebih kurang dia sedekah pun kedekut. Sekali kena ambil, sekali bankrupt, habis terduduk tu weh, tak ada apa. Ni dalam kitab disebut alangkah ramainya orang kaya binasa dengan sebab kekayaannya. Ustaz, tak boleh kalau kita jadi kaya hidup di dunia ni? Boleh, tapi kaya yang tidak melupakan diri kita kepada Allah. Ramai sahabat Nabi kaya, Nabi tak larang, tapi yang Nabi tegah kekayaan yang sampai lupa kepada Allah. Nabi baca kat Abdul Rahman bin Auf, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nanti satu ketika, nanti semua nikmat akan ditanya. Luqman Abdul Rahman bin Auf yang kaya tu, terkejut tuan. Tuan-tuan, kisah Abdul Rahman bin Auf ni pernah satu ketika dia menguruskan unta yang baru sampai ke Madinah. Dia berniaga macam-macam, berniaga unta. Antara perniagaan ni unta. Unta ni baru sampai 600 ekor. Daripada mana tempat ni untuk orang tanpa model berniaga ni lah. Barang baru sampai, stok baru 600 ekor. Dia kalut urus ni. Abdul Rahman bin Auf ni, dia tak pernah semayang selain daripada belakang Nabi. Dia tak pernah luput takbiratul ihram. Dia mesti Nabi angkat takbiratul ihram, dia angkat. Yang tu punca kekayaannya Abdul Rahman bin Auf. Satu hari dia urus unta 600 ekor, stok baru main. Baru sampai 600 ekor. Dalam kitab ni ada 400 kata 400 ekor. Ada kitab ni kata 600 ekor. Sampai malam uruslah kalau. Bila sampai subuh, tiba-tiba orang semayang lah. Semayang dia puasa orang semayang, dia pi sampai dekat orang semayang tu, orang tengah rukuk, dia pun Allahu Akbar, terus rukuk. Dapat rakaat tu. Untuk dapat rakaat pertama tu, kita mengaji Imam Makmum ni, sekali mana kita dapat rukuk, maka dapat rakaat tu. Tapi dia tak pernah langsung semayang di belakang Nabi, tak pernah langsung macam tu. Habis semayang, dia pergi kat Nabi, ya Rasulullah, kalaulah nak bagi tahu ya Rasulullah, aku tak pernah luput, tak pernah hilang takbiratul ihram ni sepanjang aku semayang. Dengan itu 600 ekor kekayaan unta tadi ni yang mula aku dapat baru beli tadi ni, aku sedekahkan semua. Sebab yang tu yang menyebabkan aku tak dapat rakaat, tak dapat semayang takbiratul ihram. Bukan tak dapat rakaat, dapat. Tapi yang melekakan seketika dia sedekah 600 ekor ni. Dia punya menyesal lah. Kita ramai orang bukan kata tak dapat rakaat, tak semayang subuh berjemaah ramai. Tak semayang subuh berjemaah, main semayang di rumah, boleh tahan lagi, boleh tahan. Tu pun kalau kata boleh tahan lagi tak. Hak tak semayang subuh kerana bisnes pun ada. Kerana kalau niaga tak semayang subuh pun ada. Na'udzubillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Berapa ramai orang yang kaya habis hanyut kerana kekayaannya. Lagi, alangkah ramainya orang miskin binasa kerana kemiskinannya. Kerana terlalu, orang kata apa, fikir pasal nak cari duit miskin susah. Nak cari duit ni meminta sampai cari merata miskin, tetap miskin. Akhirnya binasa hidup dia. Semayang pun tak semayang, ibadat turang langgang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut hampir-hampir orang yang miskin itu, fakir tu menjadi kufur. Dengan sebab dia tak sabar dengan kefakiran dia ataupun kesusahan dia. Orang miskin hampir-hampir kata Nabi boleh jadi kufur sebab dia tak sabar dengan kemiskinan dia. Ada orang juga kalau kita tanya diri kita ni, kita pernah doa supaya jadi miskin? Tak pernah. Tapi Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Tuan-tuan, ni kita tak tahu termasuk saya pun.
Rasa tak pernah, ya Allah miskinkan aku. Kita tak pernah doa macam tu. Yang kita doa, ya Allah limpahi rezeki aku. Ya Allah datangkan rezeki. Tambah doa sembahyang duha lagi sekan. Tentu dia sembahyang doa sembahyang lepas sembahyang duha. Lepas sembahyang duha, ya Allah seandainya rezekiku datang daripada langit, turunkanlah ya Allah. Ya Allah, kadang seandainya rezekiku daripada bumi, keluarkanlah ya Allah. Seandainya rezekiku jauh, dekatkanlah ya Allah. Kita semua nak doa sembahyang duha. Kita minta duit kat ayah kita pun tak ada betul. Ayah dalam poket seluar tu buat main. Dalam poket baju tu buat main tak. Kalau kata lagu tubuh penampak, ni Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita minta lagu tu. Ya Allah, seandainya rezeki itu datang daripada langit, turunkan. Daripada bumi, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kita minta rezeki tambah-tambah ada lagi. Ada orang kerana miskin, binasa hidupnya. Kan kita sebut hari itu dalam kitab kita Nihayat yang sebelum ni. Ada 3 perkara yang kita buat, dia akan bertambah-tambah. Bila 3 perkara ni kalau kita buat, dia akan jadi bertambah-tambah. Yang pertama, siapa yang bersedekah, siapa yang berwakaf, siapa yang berinfak, yang bagi kongsi rezeki, Allah tambah lagi rezeki dah. 1, bagus. Yang kedua, siapa yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang tu buat silap dengan kita, orang tu buat nayang kita, kita mudah memaafkan orang lain. Allah tambah kemuliaan pada diri kita. Tapi yang ketiga ni kita tak mau. Siapa yang suka meminta-minta hidupnya, duk minta ke orang, kerja tak mau, balok menyegal. Siapa yang suka meminta-minta, Allah tambah kefakiran dia, kesusahan hidup dia tu. Kerja tak mau, sihat tubuh badan, tak sakit apa, tapi kerja tak mau, tuan-tuan. Tapi suka meminta-minta sebab orang suka bagi kat dia. Dalam kampung tu dia orang susah. Orang nak bagi zakat ke, orang nak bagi, tak apa, orang nak bagi. Tapi tak mau langsung berusaha. Dulu kawan saya kerja pejabat zakat. Dulu kerja pejabat zakat ni, di sini bagi tahu, dia tahu ustaz. Dia kata, ustaz tahu tak, dulu ada satu peringkat sampai kelar pun. Bila kita tengok orang tu susah, nak minta bantuan bulanan, tapi sihat tubuh badan, kita tak bagi. Tu apa bagi apa? Kami bagi apa yang dia pandai. Contoh kita tanya oleh abang ni reti apa? Saya reti lah misi rumput. Elok pejabat zakat bagi misi rumput 1. Jadi dengan misi rumput tu boleh berusaha pergi cari mana-mana. Bangladesh pun duk pusing mata satu ahad. Pergi pusing rumah orang. Bukan kita nak hina orang Bangladesh tak. Orang kita ni. Okey tak? Misi rumput bagi elok lah. Bawa minyak penuh. Habak minyak penuh. Bawa minyak penuh lah bang. Jabat zakat bagi misi rumput. Dengan harapan dia ni berusaha cari sendiri. Dia susah, miskin, minta kerja selalu tak dapat. Tapi misi rumput pandai, boleh lah. Naik motor sekali lagi, pergi cari siapa nak misi rumput. Misi rumput. Orang bagi RM10, RM20, ikut keluasan lah. Sehari kalau 2-3 tempat, boleh dapat 5-60. Jadi dah. Namun nak minta bantuan tetap bulanan ni jabat zakat tak boleh, sebab ibarat kita bagi mata kain, hang pancing sendiri, carikan hari. Ibarat macam tu. Bagi-bagi. Tapi dia ada unit siasatan, pergi tengok, pantau pula. Lepas sebulan kita pergi tengok, macam mana pakcik pendapatan lepas kami bagi misi rumput ni? Alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak lah. Sehari lepas lah, kadang 2-30, lepas lah duit makan. Rumah tak sewa dah, rumah pusaka. Alhamdulillah. Bulan depan mai, pakcik, macam mana? Misi rumput kosong. Ada dekat kedai repair sikit lah. Tapi insyaAllah boleh bayar. Bulan yang ketiga kita mai, anak misi rumput lah. Oh, perempuan dia jual dah kan? Allah. Mentaliti orang kita, makcik bang ni. Orang kita bagi elok dah. Sahabat-sahabat saya dia pejabat zakat beritahu. Dia jual misi rumput tu. Kita bagi elok, padahal masa kabar kata rosak tu dah jual dah. Murung pula dah. Masa kita pergi repair tu murung, dah jual dah. Kita pergi bulan untuk tengok progres pemantauan tu. Jual dah. Itu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak abang kata Nabi sendiri, ulama sebut 3 perkara kalau kita buat satu, buat Allah tambah, Allah tambah. Kalau kita hidup kita suka meminta-minta, dalam keadaan kita berusaha boleh,
ditambahkan lagi kefakiran, kesusahan dia. Duk minta-minta ke orang. Lagi di satu sini. Alangkah banyaknya orang yang sihat walafiat binasa kerana kesihatannya. Tertipu dengan kesihatan pun ramai. Ditipu dengan nikmat sihat. Nikmat sihat ni bagus, tapi dengan nikmat sihat ni tahu, kita buat benda yang ibadat tu orang langgar. Orang tahu taubatlah kita, benda-benda hal lama ni tertinggal dah. Tak apalah, badan sihat. Banyak kawan-kawan kita meninggal sakit darah tinggi macam mana. Aku sihat, baru ni cek. Tak ada apa, 5.0 je. Orang macam mana, 16, 12. Aku below 10 lah. Below 10. Darah tinggi, okey, tak ada apa, sihat. Hari-hari jogging, pakai bosit. Smart. Tertipu dengan nikmat sihat. Akhirnya Allah tarik nikmat sihat tu apa tak dapat. Nauzubillah min zalik, tuan yang dirahmati Allah. Alangkah ramainya orang alim binasa kerana ilmunya. Tidak meletakkan ilmunya di tempat yang betul. Ilmu ada, nak sampai kepada orang pun tak mau satu hal dah. Ilmu ada, tuan-tuan, tapi tak membawa diri dia kepada kebaikan. Binasa. Itu al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tak ada buah. Tuan-tuan ingat pokok tak ada buah. Orang yang berilmu, tuan-tuan ada mengaji ni ilmu, kena amal ilmu yang kita mengaji. Tapi berapa ramai orang yang mengaji tapi tak beramal dengan ilmu dia. Ilmu tanpa amal seperti pokok tak ada buah. Pokok tak ada buah, kita duduk sapu daun saja, letih betul-betulnya. Ada satu lagi perumpamaan, al-ilmu bila amalin kasayarati bila steering. Ilmu tanpa amal seperti kereta tak ada steering. Itu orang mereka. Macam tu bunyi ku Arab bunyi lah. Hakikatnya macam tu lah ibaratnya kita tak tahu mana arah diri kita ke mana-mana. Alangkah ramainya orang jahil pula binasa kerana kejahilannya. Betul? Orang jahil ni mengaji mau tak? Mengaji boleh, tapi tak mau. Membiarkan diri dalam keadaan jahil berdosa. Ingat ayah-ayah, ibu-ibu, kita biar diri kita dalam keadaan tak erti dalam ilmu agama ni berdosa hukumnya. Di Pulau Pinang ni pengajian di masjid di surau orang kira setiap hari. Tempat mengaji di masjid di surau di Pulau Pinang saja 100 lebih tempat. Sampai tak larat Nabi kalau kita Nabi ni nerai kita ni saja. Masjid belah ni, masjid apa tu situ ni, bagan lebai tahir, mai kat sini sini bagan belat. Tiap malam dah ni. Masjid Jami', Surau Tati, Masjid Matang Binjai, Masjid Matang Sintuk, masjid semua Matang Bogok tu tempat-tempat saya mengajar. Awal hari-hari tentu semua tiap-tiap malam ada kuliah. Pada Batas Tasanuk Abad setiap taman ada kuliah. Taman perumahan di Pulau Batas, Seri Sedang, Seri Indah, Seri itu tak Seri ni semua ada. Mau tak mau saja mengaji, pusinglah merata pun Nabi. Membiarkan diri dalam keadaan jahil berdosa itu kita apalagi ilmu agama. Jangan tak mengaji. Biar umur kita berapa pun hidup kita ni, jangan kita jadi segan situ mengaji. Ajak mengaji ni tentu tak ada kesudahan. Benda yang tak ada kesudahan, ilmu yang tak ada, ilmu agama ni tak ada kesudahan. Sampai bila, sampai umur macam mana pun kita mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayyidina Ali pernah bagi tahu, semakin aku berilmu, semakin aku mengetahui, semakin terselah kejahilanku. Sayyidina Ali, gedung ilmu orang bagi dia. Semakin banyak dia mengaji, dia kata semakin terselah kebodohan. Tapi berapa ramai orang alim, orang yang kasar dia dipandai, tapi hanyut dengan ilmu dia. Muslimin muslimat yang itu Allah sebut dalam hadis kursi ini, seandainya bukan kerana orang yang tua, sudah bongkok, pemuda yang khusyuk, kanak-kanak yang menyusu, aku takkan turunkan tumpah, aku takkan turunkan setitik pun hujan. Oleh kerana ada budak-budak lagi, kan? Oleh kerana ada orang yang sembahyang khusyuk lagi, ada orang yang baik lagi atas muka bumi Allah, ada orang yang alim lagi. Itu Allah tahan bala.
Inni la'ahumu bi ahlil ardi azaban. Allah sebut hadis kursi lain. Aku ni hampir-hampir dah nak turun bala di satu kawasan ni. Tapi bila ada dua golongan ni, tak jadi nak turun bala di situ. Fa idza nazartu ila umar buyuti wal mustaghfirin bil ashab saraftu anhum azabi, kata Allah dalam hadis kursi. Allah ni nak turun bala lah satu tempat ni, nak turun macam-macam lah bala ni. Macam orang kena banjir tu, ujian lah bala ni. Allah nak turunkan, kita beliau ke apa, ribut ke bala ni. Tapi bila tengok ada dua golongan ni, ada dua golongan ni, tak jadi nak turun bala. Saraftu anhum azabi, tak jadi aku nak turun bala situ. Kenapa? Ada dua ni, siapa yang boleh menyebabkan Allah tak turun bala situ? Yang pertama, Ummar Buyuti. Ummar Buyuti ni orang yang main ke masjid, mengimarahkan rumah Allah. Masjid daerah ni ada lagi orang main sembahyang berjamaah, ada lagi pengajian kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah muslimah, ada lagi diimarahkan. Satu lagi, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang bangkit waktu pagi minta ampun menitis air mata. Dalam ramai-ramai ahli qaryah kita ada orang bangkit pukul 4, pukul 3:30 sembahyang tahajud sampai meleleh air mata. Kerana dia tadi hadis kursi sebut tak jadi Allah turunkan bala di satu tempat. Kalau tak ada dah orang nak sembahyang berjamaah pun, tak ada orang, ada tempat yang mana surau ada tapi orang tak tahu. Ada satu tempat Nibong Tebal, satu taman perumahan. Dulu taman, syarat dulu taman kena buat surau. Lalu ni tak payahlah, kita tak tahu. Sediakan tapak nak buat apa? Dewan ke, surau ke, silakan. Pemancu lah, di Papua tu dulu kena buat surau. Dulu ada buat surau walaupun kecil. Ada satu surau tu terbiar, jemaah tabligh pergi tengok. Dalam tu surau tu tak ada orang sembahyang, dia kubur macam-macam, segala-gala simpan apa-apa, termasuk hak yang Cina punya, hak yang betul pun ada, yang warna merah tu terpacak, dia bersumbat dalam tu pun ada yang tak pakai tu, punya terhinanya di situ. Akhirnya Jabatan Agama Islam buat satu pembaharuan balik, buat balik, jaga balik lah. Ada orang jaga balik satu ketika tu, tunjuk baik tu. Kalau macam tu punya keadaan, orang sembahyang berjemaah pun tak ada situ, sedangkan ada orang Islam, tunggu pada Allah. Na'udzubillah, malapetaka nak turun tak tahu kita. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu dihurai bawah tu. Miskin dan kaya, sihat dan sakit, semua ujian. Betul? Bermacam ragam nasib manusia yang hidup di dunia ni. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sihat, ada pula yang sakit. Semua ujian. Allah Ta'ala nak uji kita sejauh mana tengok kesabaran kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak test kita siapa yang paling bagus. Sehingga kan kita berjalan kena duri sikit ya. Duri yang cucuk di tapak kaki kita ataupun cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dosa kita. Sabar. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, astagfirullah. Kita sakit. Dengan sebab kita zikrullah, kita ingat Allah tu, Allah hapuskan dosa kita dengan ujian tadi tu. Sebab itu ada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, tak silap saya, dia kalau sakit dia mengeluh Allah, mengeluh macam tu, dia sebut nama Allah, mengeluh. Satu ketika dia dapat tahu setiap kali mengeluh sakit tu, malaikat catat seperti kita tak sabar dengan keluhan tu, tak berani nak dia mengeluh dengan sakit tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kita tengok orang sakit ni kadang-kadang dia sengak tu, mudah-mudahan kesabaran. Tapi kalau keluar di mulut dia, pasal apalah Allah bagi saya sakit Ustaz, sedangkan saya masjid pun tak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Yang tu mengeluh, tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala tadi tu. Maka bahkan ada orang kaya pula, mungkin pada satu masa dia akan jatuh miskin. Yang sihat satu hari jatuh sakit. Semuanya adalah ujian daripada Allah dan semuanya mendatangkan kebaikan jika kita pandai dua perkara ni. Sabar, satu lagi syukur. Sabar, satu lagi syukur. Imam ulama kata,
Iman ni ada dua cabang. Satu sabar, satu lagi syukur. Kalau ada dua sifat ni dalam diri kita, kita kira kita orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, orang yang abid binasa kerana ujub. Ahli ibadat habis dia kerana ujub dia. Orang abid ni orang yang banyak beribadat lah. Ahli ibadat, abid dia punya, ahli ibadat, mempunyai ilmu. Seperti sebutkan hadis tadi, ramai yang binasa kerana ujub. Tentu ujub ni benar. Ujub ni dia bangga diri, dia merasa diri yang lebih hebat daripada orang lain. Itu ujub. Ujub ni tak nampak dia duduk dalam, tapi dia tahu, dia sendiri tahu benda bangga diri ni. Dia kata kalau nak lawan aku ni di masjid tawaf ni, masjid daerah ni, yang tiap-tiap waktu boleh main semayang berjamaah, tak ada aku rasa. Tengok kiri kanan seorang aku je, tu dia. Tu ujub. Ataupun dia duduk seorang-seorang, duduk parti orang main, orang ingat dia saja parti, padahal dalam diri dia ada kata, kalau nak kira lah paling banyak bagi sumbangan kat masjid ni, tak ada orang lain lah aku. Kalau dia habang ke orang, keluar ke mulut dia, tu nama dia riak. Hang tengok siapa yang paling banyak tiap-tiap tu pergi Mekah, di daerah kita, karya kita, tak ada siapa dah. Aku 2-3 kali pergi, aku ingat tak ada siapa yang boleh. Tu riak nama dia. Ujub ni duduk dalam, bangga diri. Dia tengok senarai penyumbang. Penyumbang ni adalah di sini tak nak takut. Ada tempat lain buka puasa, iftar, buka puasa. Siapa dia? Minggu ni siapa? Hari ni siapa? Semua ada nama. Nama dia ada 3 nama dia. 7 Ramadan, 15 Ramadan, 27 Ramadan. Nama dia besar-besar. Dia baca, dia tengok nama orang lain semua satu je, ataupun tak ada langsung. Dalam hati dia apa? Tak ada siapa 3 kali buka puasa, 3 kali boleh buat kenduri buka puasa macam aku. Dalam hati ujub. Kalau dia tarik kawan dia, kan tengok siapa yang nama paling banyak buat kenduri buka puasa. Orang tahu. Riak nama dia. Yang tu riak. Kalau dalam hati tak abang kawan, tu ujub. Berapa ramai orang binasa kerana keujuban dia. Keujuban dia apa? Dia bangga diri dia. Ala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri hang hebat pada orang. Gitu tuan-tuan, jangan rahmati Allah, bangga diri. Terus lagi. Orang kaya binasa kerana kekayaannya. Kita ulang balik tadi pun kita sebut dah. Seperti yang disebutkan dalam hadis ni, ramai orang yang kaya binasa dengan kekayaannya dan kesombongannya. Kalau nak mudah faham sombong macam mana, dia rasa dia paling bagus, kita sebut tadi, daripada orang lain. Sombong, ujub, satu set tu. Dia rasa orang lain semua tak betul, sombong lah. Kalau dalam satu kumpulan ni, mesyuarat apa Allah, pandangan orang lain semua tak boleh pakai. Pandangan dia aja jaga, sombong. Pandangan orang lain semua tak boleh pakai. Na'udzubillah, jangan kita jadi ada begitu. Nabi pun, apa kata Nabi kita Muhammad, dalam peperangan pun Nabi tanya sahabat pandangan. Dia Nabi. Tuan-tuan tahu, perang Khandaq, gali parit, gali parit tu gali kubu lah. Tu perang Khandaq dia bagi. Nabi SAW dia tanya pandangan sahabat, yang bagi pandangan tu siapa? Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, saya cadangkan kita gali parit, kita gali lubang lah, macam kita istilah ni parit. Sungai dia tu tak ada air. Supaya nanti sebagai jadi jerangkak samar ataupun kita masuk dalam tu. Kita gali siap-siap. Salman ni orang Parsi. Orang Parsi. Tapi Nabi bukan orang Arab. Nabi terima pandangan Salman Al-Farisi ni tuan-tuan. Walaupun dia bukan Arab. Macam tu kita duduk dalam karya. Tuan Tawak ni. Macam-macam orang Terengganu, orang Kelantan berhijrah mai sini, orang Perak, orang Kedah. Tiba-tiba jadi AJK masjid sebab dia pencin duduk sini, duduk kerja Air Force, beli rumah Taman Sejahtera contoh, Taman Tati
Jadi ahli qaryah sini ataupun taman kanak-kanak ni lah, dia jadi AJK kerana kepandaian, kehebatan, duduk pandai. Tiba-tiba bagi cadangan. Kita dengar cadangan dia pun telur bahasa lain. Kita tak terima sebab dia bukan orang tempatan. Sombong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuan-tuan. Nabi sebut ala akhbarukum bi ahli nar qalu bala. Hang pernah tak aku tahu nak beritahu, kata Nabi, orang yang disebut sebagai ahli neraka. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang kata ahli neraka? Kullu mutullin jawatin mustakbirin. Mereka semua orang yang keras, lagi kasar, lagi tamak, lagi rakus, lagi takabur, ahli neraka. Kullu mutullin jawazin mustakbirin, kata Nabi. Orang yang jenis keras kepala, jenis tamak, jenis takabur, yang tu ahli neraka, kata Nabi. Calon ahli neraka. Kalau mati tak ada taubat, mati ahli neraka. Nabi kata sombong tengok. Ni. Kemudian disebut ni seperti yang disebutkan tadi, hadir ramai orang kaya binasa kerana kekayaannya. Bagaimana orang kaya boleh binasa disebabkan kekayaannya? Sulaiman Ar-Rajhi, tuan-tuan siapa tahu Sulaiman Ar-Rajhi? Pemilik bank Ar-Rajhi tu. Dia Sulaiman Ar-Rajhi, tuan-tuan, orang Saudi Arabia. Dia orang Saudi Arabia. Orang cari dia mana dia rumah Sulaiman Ar-Rajhi ni. Ternyata rumah dia di Saudi Arabia rumah flat kecil, tak besar mana. Harta dia banyak diinfakkan, dibagi sedekah. Sebab itu tuan-tuan, di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah ni, orang wakaf, orang bagi ni, tuan-tuan nak sebab itu kita masuk Masjid Haram, masjid di Mekah, di Madinah ni tak ada tabung tak ada. Wakaf daripada Kuwait, daripada UAE, daripada Mekah sendiri, daripada Saudi, banyak orang bagi melimpah ruah untuk petugas-petugas tu gaji-gaji ni. Semua orang wakaf, duit wakaf lagi untuk Haramain ni, dua tanah haram ni, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Tuan-tuan masuk Masjid Haram, Masjid Nabawi, cari tabung macam kita tabung di luar, tak ada tabung. Tu ada satu orang tu, dia kata, Ustaz, saya ni alhamdulillah, saya tadi duduk tepi tiang dia, tabung di Masjid Haram ni, Masjid Haram. Ada lubang, saya bubuh lah, 50 ringgit. Saya kata, bukan tabung tu bang, dia ada lubang, tu lubang ekor. No. Habis 50 ringgit dah. Lubang ekor. Dia dekat tiang-tiang di masjid tu, dia ada macam lubang tu. Dia ingat tabung, dia pun ambil duit 50 rial lebih lagi. Dia buh. Balik-balik, dia sambil jalan dia tahu. Alhamdulillah Allah Ustaz, saya sedekah lah tadi dalam masjid. Sedekah kat siapa? Dalam tabung masjid. Mana ada tabung? Kat tiang tu ada lubang. Ustaz tak perasan lah. Dia tahu lubang tu. Sebuah lah lubang tu. Tu lubang ekor. Nanti orang servis ekor dapat duit bang. Alhamdulillah, boleh kat dia apa Ustaz. Yang tu bukan untuk masjid. Loh, saya ingat tabung masjid. Itu masalah kita ni kadang-kadang terlajak pandai pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sombong ni dia perangai iblis. Perangai iblis sombong. Bila mana Allah suruh sujud kepada Nabi Adam. Wahai iblis, sujud kepada Nabi Adam. Tanda hormat kepada Nabi Adam. Tapi iblis tak mau. Aku dijadikan daripada api, kata iblis. Adam daripada tanah dijadikan. Nak sombong, nak sujud kepada apa? Akhirnya Allah laknat iblis dengan segala-gala bala tentera semua dia. Geng-geng dia lah. Iblis dilaknat sebab sombong, takabur. Aba wastakbara. Dahlah sombong kata bongkok pula. Siapa? Iblis. Siapa yang hidupnya di dunia sombong, akhirnya Allah Ta'ala binasakan dia seperti iblis yang sudah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang miskin binasa kerana kemiskinannya. Seperti disebutkan tadi, ramai orang miskin yang binasa kerana kemiskinannya. Bagaimana orang miskin boleh binasa dengan kemiskinan? Mungkin kemiskinan dia membuat semakin jauh daripada Allah. Bahkan dia menjadi benci kepada Allah. Boleh jadi. Dan ada macam tu. Ada orang macam tu, dia tak tahan dengan kemiskinan dia. Dia boleh terkeluar di mulut dia. Kenapalah Allah takdirkan orang ni jadi kaya, saya jadi miskin Ustaz. Dengan miskin orang tak pandang saya Ustaz. Dia boleh jadi macam tu.
Boleh jadi orang yang miskin semakin jauh diri dengan Allah bila kata mainlah masjid. Nak main apa masjid, saya ni susah. Saya orang susah, orang miskin. Dia kata tak ada beza orang miskin ke orang kaya ke masjid rumah Allah. Awak saya main masjid semayang main kaya. Boleh kata macam tu. Jangan ibu-ibu ayah-ayah, kalau kita terdepan dengan orang macam tu, kena bawa dia kembali kepada ajaran yang sebetulnya. Boleh jadi katanya orang miskin kerana tak tahan dengan susah dia miskinnya, dia boleh keluar bahasa macam tu, dia lebih jauh diri dari Allah. Orang miskin biasanya tempat tinggalnya tidak layak untuk ditempati. Pakaiannya buruk dan kotor, selalu lapar, dan kalau sakit pun tidak ada duit untuk berubat. Dalam keadaan seperti ini, biasanya orang miskin tidak ingat lagi mengerjakan kewajipan kepada Allah. Banyak lagu tu. Mungkin kalau ada duit haram pun dia tak peduli apa. Akhir zaman kata Nabi, orang tak peduli. Halal haram dia kedah, dia ambil sapu semacam tu juga. Tu akhir zaman. Ada orang tuan-tuan nak duit, tak ada ustaz, saya tak ada duit. Itu habis abang buat apa? Saya duduk di kampung belakang rumah, saya dengar bunyi-bunyi macam pelik je, saya tahu tu biawak. Saya tangkap biawak 3 ekor ustaz, dijual. Jual-jual kat Hindu ustaz dapat 45 ringgit 3 ekor. Saya kata haram bang. Ustaz dia kata lah haram. Ustaz dia banyak, ustaz makan gaji 25 hari bukan masuk. Tak boleh lah tu. Ustaz boleh kata macam tu. Saya tak haram ustaz. Dia boleh buat patua lah tu. Saya tahu duit bewak ni haram makan. Ustaz kata duit bewak haram kan? Ya. Saya jual bewak ustaz. Yang ustaz kata haram tu. Saya beli roti canai ustaz 5 keping. Saya makan. Tak rasa bewak pun. Memang. Muslimin muslimat yang rahmati Allah. Jadi nak azan lah macam mana? Jalan. Boleh nak azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Turis Mambok. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sikit lagi tuan-tuan. Jadi orang miskin biasanya tempat tinggalnya bukan seperti orang biasa. Itu dia tahu diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada duit haram pun dia tak peduli. Dan lebih mandang lagi mahu dia menjual agamanya kerana kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ada orang tuan-tuan dia sanggup jual agama ni, sanggup masuk agama lain, na'udzubillah. Ada tuan-tuan agama-agama lain ataupun pahaman lain dia offer kepada orang Islam ni. Kalau masuk agama ni boleh dapat bantuan berterusan macam ni. Akhirnya dia masuk dengan kerana kesusahannya. Benarlah kata Nabi, hampir-hampir orang yang fakir itu akan jadi kufur dengan kekufurannya. Padahal kalau dia bersabar dan menunaikan tanggungjawab kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu orang bagi ayat 1000 dinar. Tapi kalau kita baca makhraja ni jalan keluar daripada kesusahan. Ingat Allah, mudah-mudahan ada. Sebab itu tuan-tuan, semakin susah semakin dekat diri dengan Allah. Jangan rasa diri kita ni tak berguna. Tak. Allah ada. Innallaha ma'ana. Allah sentiasa duduk dengan kita. Begitu tuan-tuan. Contoh, kadang-kadang ada orang miskin dia jadi sombong lagi dengan kemiskinan dia. Boleh jadi kau jatuh ustaz. Ada. Kadang-kadang kita nak tolong takat mana kita mampu. Kalau takat ini tak payah. Kalau takat nak tolong sini tak payah. Bertahap macam tu. Sedangkan bila orang tolong kita tu sebenarnya Allah gerakkan hati orang untuk tolong kita. Macam PKP baru ni lah. Macam PKP orang dah PKP tahun 2020, 2021 tu. Hak yang susah betul-betul tu. Orang tak kerja, orang meniaga pun susah. Bila mana kita bantak bantuan kepada orang susah, hantar bantuan jenis barang dapur ni. Beras, sardin, minyak, gula, teh, kopi ni. Kita hantar, ada orang terima, dia kata saya dapat dah ada 3 ni. Tak apa, ambil lah, kita simpan lah. Boleh makan, benda apa makan. Ada orang, bila kita hantar apa ni? Susah, kita tengok susah. Ni barang dapur sikit. Tak payah, duit tak apa. Agak barang dapur tak payah, gula, kopi, berlemak lah. Duit tak apa, kata. Kita tanya, lepas siapa? Kata tak mau ni, saya duit tak ada. Dalam kami hantar bantuan ni, bantuan lepuk, terimalah. Ada orang hajat ni. Tak ada ya. Saya duit tak ada. Nak beli rokok tak ada duit. Buatnya macam tu. Nak beli rokok tak ada duit. Kata, tak makan nak pergi jual beras tu, nak beli rokok tu kan. Dia tak abang macam tu. Nak uzubillah. Jangan jadi orang yang kufur dengan orang yang bagi. Orang bagi dia jadi kufur pula dengan nikmat yang Allah Ta'ala dah sediakan. Allah Ta'ala takdirkan untuk diri dia tu. Dan itu orang yang sihat binasa dengan kerana kesihatannya. Seperti disebutkan tadi, ramai orang sihat binasa dengan kesihatannya. Bagaimana orang sihat boleh binasa dengan sebab sihat? Mungkin kerana kesihatannya membuatkan lebih lancar bergerak ke mana-mana. Mengikut hawa nafsunya bertambah kuat kerana badannya yang sihat. Dengan sihat tu sana. Lalu je depan masjid tapi tak singgah. Mana pergi? Sana.
Dengan kaya, sihat. Boleh lupa. Nabi sebut dalam hadis, nikmatan maghbunun. Dua nikmat yang sering tertipu. Dua nikmat yang tertipu dengannya banyak orang. Fiha kasirun minan nas. Banyak orang tertipu. Nikmatan maghbunun. Fiha kasirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Sihat dan masa lapang. Banyak orang kena tertipu dengan dua nikmat ni. Sihat tubuh badan tak pergi ke mana. Macam saya sebut tadi, dia rasa dia sihat, tak sakit apa. Tiba-tiba pum sekali dia tuh sakit, habis. Wal faragh, masa lapang, tak guna langsung untuk buat amal ibadah, tambah pahala, tak ada. Tiba-tiba masa jadi masa sempit ataupun kekurangan pada diri dia mai satu ketika, dia teringat balik dulu lama, dulu masa satu ketika dia rasa lapang tapi pun tak gunakan nikmat tu. Dan kalau badan sihat ada peluang kelapangan, sama ada kerana cukup duit, kerana mengizinkan, maka akal atau cita-cita manusia semakin tinggi dan kebanyakannya adalah mengarah kepada memuaskan kehendak hawa nafsu. Contohlah, duit ada, sihat tubuh badan, melancong merata. Bandung, Naratiwat, Medan, Merastagi, semua pergi. Australia, Perth. Umrah sekali pun tak ada lagi nak pergi. Duit ada, sihat tubuh badan, bukan sakit. Duit ada, sihat tubuh badan. Tiba-tiba sakit, masa tu baru menyesal, na'udzubillah, jangan ibu-ibu ayah. Dan orang yang berilmu binasa dengan orang yang alim, boleh binasa dengan kealimannya dan ilmunya. Seperti disebutkan tadi, ramai orang alim binasa kerana ilmunya. Macam mana tu? Mungkin ilmu yang dimilikinya tidak menjadi orang yang baik dan tidak menunaikan kewajipan kepada Allah. Bahkan dia banyak mengerjakan larangannya. Tuan-tuan, macam iblis, dia tahu Tuhan tu Allah, tapi kalau sombong dah. Ramai manusia dia tahu sembahyang tu wajib tahu, tapi dia tak buat. Dia tahu puasa tu wajib, kerana tak tahan lapar makan dia. Ilmu ada tak tahu tak wajib kalau tinggal berdosa, tahu, tapi berapa ramai orang yang ada ilmu tapi binasa dengan ilmu dia. Terkadang orang yang tinggi ilmunya lagi, setelah menjadi orang yang berjaya, kaya, dia terlena dengan kegemilakan dunia, kegemilapan dunia. Banyak jenis dosa dan maksiat dilakukan. Kalaulah demikian halnya, berarti siksa yang diberikan kepadanya nanti lebih dahsyat dan lebih jahat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebut, orang yang alim, orang yang berilmu, lebih dahulu masuk neraka daripada penyembah berhala kalau dia tidak menggunakan ilmunya jalan yang betul. Na'udzubillah. Hang dah alim, dah berilmu, tapi hang tak guna ilmu di jalan yang betul. Orang jahil binasa dengan kejahilannya. Seperti disebutkan tadi, orang yang jahil boleh binasa dengan kejahilannya. Macam mana? Iaitu memang terdedah dengan bahaya kebinasaan. Sombong, tak mau mengaji. Mainlah kita mengaji masjid daerah, SPU, Tawang. Tiap-tiap hari ada kuliah. Nak mengaji buat apa? InsyaAllah. Hari Selasa ada, hari Rabu ada. Tak payah kan? Tengok YouTube boleh. Banyak orang betul. Jom kita pergi surau, kuliah maghrib, bab hadis, tasawuf. Tak payah hang tekan YouTube nak dengan ustaz apa, semua ada. Seluruh dunia, seluruh Malaysia ada. Tak payah susah-susah pergi masjid, duduk punya lama, lepas isyak tak berhenti lagi, dah azan tak berhenti lagi. Siapa tu? Ustaz hang ajak tu. Saya panggil. Gitu. Tuan dan puan yang dirahmati Allah. Macam tu punya keadaan. Bila habaq kemahiran, tapi tak mengaji pun, tak menuntut pun, walaupun YouTube sekalipun. Tu. Hampir sahaja Allah turunkan bala. Kepada siapa? Kepada orang alim yang jahil, orang yang kaya, yang sombong. Allah turunkan bala bagi mereka ni. Tapi kerana ada lagi bayi-bayi yang lusuh, ada lagi orang yang semayang dengan khusyuk, ada lagi orang-orang tua yang beriman bertakwa, maka Allah tahan, tak turun bala. Kepada siapa? Kepada orang sombong, kepada orang yang jahil tapi mempertahankan kejahilan dia. Orang yang berilmu tapi sembunyi ilmu, tak mau nak.
kongsi ilmu dengan orang. Kalau ikutnya Allah turunkan bala kepada dia ni, dah. Dengan sebab ada lagi orang yang baik-baik yang menyusu binatang-binatang lagi. Orang yang berzikir lagi, Allah tahan tak turun bala kepada dia dan juga kawasan sekitar. Tapi ingat tuan-tuan, satu perkara, kalau dalam satu qaryah kita ni, kita biarkan kemungkaran berluasa. Kita tengok maksiat, kita tengok betul, tapi kita tak halang. Kita tak cuba nak cegah dalam qaryah kita ni. Kita tak cuba nak halang kemungkaran, kebinasaan. Kalau Allah turunkan bala bukan kepada orang yang buat maksiat tu saja. Kita yang main masjid pun kena sekali. Malapetaka tu. Sebab apa? Hang tengok saja, hang tahu. Tak apa ustaz, hidup kita ni jangan tepi kain orang. Kita jangan sibuk haiwan. Ya, kita tak mau bala Allah turun kena kita sekali. Bila kita membiarkan malapetaka, bala dan bencana berlaku dalam kawasan kita biar saja. Macam saya mengajak, saya mengajak kepada orang yang main masjid. Tapi orang yang tak main masjid ni siapa? Kita nak pergi gerakkan. Kita jiran kita ada, main nak. Kita ajak sikit pelan-pelan, mudah-mudahan dia main dengan rasa, dengan penuh keikhlasan. Atau mula-mula dia puasa main. Tapi lama-lama insya-Allah dia akan main, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi itulah kesimpulan hadis yang ke-13 yang kita baca pada malam ni. Insya-Allah di pertemuan akan datang kita masuk hadis yang ke-14 pula. Manusia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walau hebat tara manapun kita, walaupun hebat, walaupun kuat tara manapun kita, tuan-tuan, tapi kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan sekalipun, insya-Allah. Wallahu a'lam. Panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin.